Apakah yang dimaksudkan dengan tingkah laku kegagalan bahan? Tingkah laku kegagalan bahan adalah menggambarkan cara satu bahan tersebut mengalami kerosakan atau pecah apabila terkena daya dari luar, tekanan atau keadaan persekitaran. Tingkah laku kegagalan bahan mempunyai banyak aspek yang berlaku. Antaranya adalah yang pertama adalah creep, iaitu rayapan, iaitu perubahan bentuk bahan yang perlahan bergantung pada masa di bawah beban atau tegasan, kekuatan dan bahan yang berterusan pada suhu yang tinggi. Contohnya plastik. Salah satu mekanisme utama yang bertanggungjawab untuk ubah bentuk plastik dalam bahan kristal ialah pergerakan kehelan, di mana kehelan adalah kecacatan pada struktur atom. Di bawah tegasan yang dikenakan, kehelan bergerak melalui kekisi kristal, membolehkan ubah bentuk atau saiz plastik berlaku. Kelakuan kegagalan bahan untuk rayapan dicirikan oleh beberapa aspek utama. Yang pertama, rayapan utama. Semasa fasa ini, bahan mengalami ubah bentuk yang perlahan dan berterusan. Rayapan yang kedua, rayapan sekunder. Selepas rayapan utama, rayapan sekunder akan berlaku. Fasa ini boleh berterusan untuk tempoh yang panjang dan bahan mengalami ubah bentuk yang lebih cepat daripada rayapan primer. Yang ketiga, rayapan tertiari. Rayapan tertiari adalah peringkat akhir. Ia biasanya membawa kepada kegagalan bahan pada akhirnya. Peringkat ini dikaitkan dengan pertumbuhan kecacatan dalam bahan seperti lompang dan retak. Dalam sains bahan, keletihan adalah kelemahan bahan yang disebabkan oleh beban yang diterapkan berulang kali. Ia adalah kerosakan struktur yang progresif dan setempat yang berlaku apabila bahan dikenakan tekanan berulang. Keletihan berlaku apabila bahan tertakluk kepada pengambilan dan pemegahan berulang. Jika beban di atas ambang tertentu, retak mikroskopik akan bermakna mula. Akhirnya retak akan mencapai saiz yang kritikal. Retak akan menyebarkan secara tiba-tiba dan strukturnya akan patah. Biasanya akan terjadi pada mesin bergerak, komponen mekanikal dan jabatan atau struktur bangunan. Terdapat 3 proses umum fatik, antaranya permulaan retak atau dipanggil crack initiation, iaitu proses keletihan bermula dengan pembentukan retak mikro awal dalam bahan. Keretakan ini selalunya sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Pembentukan rekahan ini biasanya berlaku di kawasan yang mempunyai tekanan tinggi dalam bahan. Kedua, pertumbuhan retak atau dipanggil crack propagation, iaitu selepas retakan awal terbentuk, ia akan berkembang secara beransur-ansur sepanjang kitaran beban. Ini berlaku kerana bahan mengalami pelbagai perubahan dalam tegasan yang menyebabkan pengembangan dan pertumbuhan keretakan. Ketiga, kegagalan struktur. Akhirnya, jika retakan tumbuh cukup besar dan mencapai saiz kritikal, bahan akan mengalami kegagalan struktur. Saya bagi contoh. Apabila tekanan dikenakan pada square tip ni secara berulang-ulang, dan ni akan boleh menjadi retak atau terus patah. Tapi dalam konsep ni, ia akan rentak sedikit demi sedikit beransur-ansur hingga menjadi pecah atau patah. Itu yang dimaksudkan dengan fatik. Fracture merujuk kepada fenomena kegagalan atau patahan suatu material. Ini adalah kondisi di mana material tidak lagi dapat menahan beban atau tegangan yang dikenakan padanya, yang mengakibatkan patah atau kerosakan struktur. Fracture ini dapat dikaitkan dengan berbagai hal, termasuknya 1. Tegangan maksimum. Tegangan maksimum terjadinya ketika material mengalami tegangan atau beban yang melebihi batas kekuatan material tersebut. Batas ini meningkatkan tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material tanpa mengalami patahan. Yang kedua, analisis fracture.
Ilmuwan material melakukan analisis faktor untuk memahami bagaimana dan mengapa patahan terjadi pada suatu material. Ini melibatkan pemeriksaan struktur material yang patah untuk mengidentifikasi titik awal, retakan dan penyebabnya. So yang ketiga, pencegahan dan desain. Memahami sifat struktur adalah penting dalam desain dan penggunaan material dalam berbagai aplikasi seperti kenderaan, bangunan atau peralatan. Hal ini membantu dalam pemilihan material yang sesuai dan mengembangkan desain yang mencegah kegagalan struktur.